waqa'a sebagaimana berlaku li sayyidi kepada penghulu kami Yusuf al-Ajami, Syekh Yusuf Ajami, annahu sesungguhnya dia kharaja yauman, keluar pada satu hari, minal khalwati, daripada bilik khalwatnya. Falam yajid ahadan, dia tak mendapati seorang pun minal fuqara, daripada murid-murid tarekat. Yaqa'u, untuk terjatuh, untuk terlihat, basarhu, pandangan syekh tadi, alaihi, kepada murid. Maksud syekh tadi mungkin dia khalwat 3 hari ke, kan dia uzlah 10 hari ke. Jadi tiba-tiba dia dah habis. Lepas tu dia keluar daripada bilik khalwatnya. Mana orang tak ada, murid tak ada. Fawaqa'a basaruhu, maka terlihatlah basaru, pandangannya, ala kalbin, ke atas anjing. Nampak anjing? Ala babil masjidi, di atas pintu masjid. Anjing ada depan masjid. Fanqalat ilaihi jami'ul kilab. Macam ni, maksudnya pandangan dia tadi tu, sebab dia dah berzikir lama, kan, dia duduk 10 hari, jadi keseluruhan nur amat banyak pada syekh tadi tu. Bila nur tadi amat banyak, maka apabila dia pandang, sebab kita bincang pandangan tadi bahaya. Dia pandang ni, dia macam lampu kereta. Kalau kita buka lampu kereta, lampu tu akan suluh ke depan. Jadi sebenarnya antara lampu dengan semua benda kat depan ni, dia ada hubungan cahaya tadi tu. Cahaya tadi tu bercantum kepada benda-benda di depan. Maksudnya lampu tadi, dia mengeluarkan cahaya pergi kepada semua benda yang ada di depan. Sama juga mata kita ni, dia mengeluarkan cahaya yang baru kita boleh pandang, baru kita boleh nampak. Jadi apabila pandangan syekh tadi, dia membawa nur al-izzah. Izzah ni mana? Salah satu kan Allah kata falillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Izzah tu maknanya keagungan. Salah satu nur tadi dia panggil nurul izzah, cahaya keagungan. Keagungan ni maksudnya siapa saja yang kena nur dia akan jadi agung, dia akan jadi ketua, dia akan jadi pemimpin. Sebab keagungan, agung, kita nak berganti agung. Jadi apabila cahaya itu terkena pada anjing, fanqadat, maka tunduk, ilahi, kepada anjing tersebut, jami'ul kilab, semua anjing-anjing fi Misr, di Mesir. Mesir sekarang ni panggil Mesir tu. Sebab nanti kita akan baca sikit lah riwayat hidup Syekh Yusuf ni. Wasar, maka jadilah semua anjing-anjing tamshi ma'ahu, berjalan dengan anjing tersebut, haythu masya, ke mana saja anjing tadi pergi, wa taqifu ma'ahu, dan berhenti bersama-sama dengan anjing tersebut, haythu waqafa, di mana saja anjing tadi berhenti. Wasara nas, maka jadilah semua manusia yang zuruna, bernazar, maksud niat sembelih al-baqarah, lembu, wa ghairaha, dan selain lagi, lil kilab, kepada anjing tersebut. Maksud sembelih binatang, diniatkan pahala kepada anjing tu. Kita korban ni niat pahala kepada orang mati. Niat pahala ni untuk apa ni? Selamatkan anak-anak seumpama, ataupun niat sembuhkan penyakit. Tapi dia orang dah sembelih niat bagi pahala dekat, supaya kami dapat keberkatan anjing ni. Jadi bila orang dah report dekat Syekh, anjing ni dah sampai macam ni, dia punya sampai menyebabkan orang dah jadi dari tak dohala dah, nak pergi sembah pula anjing tu. Jadi fa'arsala syekhu, maka syekh pun mengutuskan utusan, wara'a dzalikal kalb, ikut anjing tersebut, wa qala lahu, dan utusan tadi berkata, ikhsa, hinalah kamu. Dia terbalik kepada semua. So, pandangan syekh tadi tu, dia mengagungkan sesuatu. Jadi apabila keagungan dah melampau, sampai semua anjing pun tunduk dekat anjing tu, kan, sebab dia dah dapat nur izzah tadi, maka syekh tadi suruh wakil dia pergi kata balik dekat anjing tu, ikhsa, hinalah kamu. Fatafarraqat anhul kilab, maka semua anjing-anjing yang lain pun berselerak. Liwaqtihi, serta merta. Wa qala, dan syekh berkata, lau anna tilkan nazrata, sekiranya pandangan aku tadi tu, pandangan yang aku keluar masuk suluk tadi tu, waqa'at ala adamiyyan, terlihat kepada anak Adam, la sara imaman yuqtada bihi, nescaya orang tadi tu akan menjadi imam yang agung, ulama yang amat besar, yang dijadikan contoh ikutan dengannya. Jadi saya ada menghimpunkan sedikitlah beberapa riwayat hidup Syekh Yusuf al-Ajami. Nama ni ialah Syekh Yusuf al-Ajami al-Qurani.
Quran ini satu kawasan di Iran. Dan Syekh ini meninggal dunia pada tahun 768. Maksudnya dia 200 tahun, 300 tahun sebelum lagi daripada penulis kitab kita ni. Jadi Syekh Yusuf Ajami ini saya baca daripada tempat lain. Jadi Syekh Yusuf Ajami ini ialah orang yang pertama, bukan pertama lah, orang yang menghidupkan semula tarekat Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu di Mesir setelah tarekat tersebut pupus. Jadi kita kena faham, tarekat datang dan pupus. Mungkin 100 tahun dulu ada tarekat apa dia? Syatariyah ke di tanah air kita ni. Mungkin 100 tahun dulu ada tarekat Samaniyah ke, ada macam-macam tarekat lah, Syaziliyah ke. Dia datang mengikut Syekh tarekat tu. Sebab Syekh apa yang datang, apa tarekat dipakai, kita ikut lah. Jadi, mungkin 200 tahun dulu ada Syekh datang bawa satu tarekat. Bila Syekh tu meninggal dunia, pupus lah tarekat tu. Jadi dia nak bagi tahu antara tarekat yang pernah ada dan pernah pupus di Mesir adalah tarekat Syekh Junaid Al-Baghdadi itu sendiri. Tapi Allah Ta'ala hantar, maksudnya ada seorang Syekh untuk mengembangkan semula tarekat tersebut. Jadi Syekh ni, Syekh Yusuf Al-Ajami ni, dia berada di sebelah Iran sana. Dia bukan orang Mesir, dia ialah orang Ajam. Orang Ajam ni maksudnya orang yang bukan berbangsa Arab. Jadi semasa dia di negaranya, di negara Iran tadi tu, dia datang satu ilham yang amat kuat untuk pergi bermusafir ke Mesir. Maksudnya ada arahan dalam hatinya, tinggalkan negara kamu, pergi ke Mesir, kembangkan tarekat di sana. Jadi apabila ada arahan tersebut, dia tak peduli ya. Arahan tu datang kali kedua pun dia tak peduli. Ni Syekh Yusuf Ajami kita tengah bincang. Apabila arahan tu datang pada kali ketiga, maka Syekh tu kata, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya arahan yang datang kepadaku ni benar, maka kau tukarkan sungai ni menjadi susu. Dia ada kat depan sungai. Dia kata, wahai Allah, tukarkan sungai ni menjadi susu, supaya aku nak ambil susu tersebut dengan aku punya cerik kendi ni lah. Maka serta-merta sungai tersebut bertukar menjadi susu, dan dia pun ambil minum. Lepas tu dia pergi ke Mesir. Jadi apabila Syekh Yusuf Ajami sampai ke Mesir, sebelum Syekh Yusuf Ajami berhijrah tadi, dah ada seorang Syekh namanya Hasan At-Tustari. Jadi Syekh Hasan Tustari ni, dia sebelum tu dah berhijrah ke Mesir juga. Tustar ni pun daripada kawasan belah Iran. Jadi Syekh Hasan Tustari dah hijrah dahulu ke Mesir. Lepas tu barulah Syekh yang kita bincang ni, Syekh Yusuf Ajami pun hijrah ke Mesir. Jadi kedua-dua orang Syekh ni lebih kurang sama martabat. Maksud dalam kitab ni dia beritahu, dia orang ni dua-dua guru mursyid. Dan setengah ulama kata yang Syekh Hasan Tustari ni dia punya tingkatan irsyad dia lagi tinggi daripada Syekh Yusuf Al-Ajami tadi. Maka Syekh Yusuf bila dah bertemu dua orang ni dekat Mesir, Syekh Yusuf kata kepada Syekh Hasan ni, wahai saudaraku, at-tariq la takunu illa li wahidin. Memimpin tarekat tak boleh melainkan kepada seorang. Maksudnya di satu-satu kawasan. Maksudnya dia kata dalam kaedah lain, dia kata as-siddiqan la yajtami'an. Dua orang siddiq, maksudnya guru-guru mursyid ni, dia tak boleh yajtami'an ni berhimpun dalam satu kawasan. Jadi maksudnya bila Syekh Yusuf kata kepada Syekh Hasan tadi tu, tarekat tak boleh dipimpin melainkan oleh seorang ni. Lepas tu dia kata, fa imma an tubriza anta lil khalqi wa akunu ana khadimak. Dia kata, sama ada kau jadi syekh tarekat, aku jadi khadam kau. Syekh Yusuf kata, wa imma an abruza ana wa takunu anta khadimi. Ataupun aku yang jadi syekh tarekat, kau jadi khadam aku. Dia kata. Jadi qiyaman linamusit tariq, untuk kita tadi memelihara apa dia, adab-adab tarekat. Maksudnya upacara tarekat tu lah, ataupun adab tarekat. Jadi Syekh Hasan pun berkata, wahai Sayyidi, maksudnya dia kata, wahai Syekh Yusuf, dia kata, bal ubruz anta, engkau lah yang zahir, wa akunu ana khadimaka, aku akan jadi khadam kepada kamu. Maka Syekh Yusuf Al-Ajami pun menzahirkan diri di Mesir. Macam mana dia menzahirkan diri di Mesir? Dia menzahirkan diri dengan keramat-keramat. Jadi orang faham, oh inilah syekh tarekat yang besar. Jadi yang Syekh Hasan tu syekh besar juga, tapi jadi khadam kepada dia. Dan dia kata dalam kitab ni, masa apabila Syekh Yusuf Al-Ajami ni meninggal dunia, maka selepas tu barulah Syekh Hasan memimpin tarekat setelahnya, sampai dia pun meninggal dunia. Jadi dia kata salah satu
adab tarekat yang dibawa oleh Syekh Yusuf Al-Ajami ni ialah At-Tajrid. At-Tajrid ni maksudnya meninggalkan dunia terus. Tak boleh langsung berhubungan dengan dunia. Itu siapa masuk tarekat je lah. Siapa masuk tarekat dia, semua dunia kena buang. Jadi macam dia buat, dia kata setiap hari, macam contoh dalam dia punya rumah, dia punya dalam sekolah tarekat dia ada 10 orang murid. Dia kata setiap hari seorang murid akan keluar untuk meminta sedekah daripada pagi sampai ke petang. Jadi apa saja sedekah yang orang bagi, itulah yang dibawa balik ke dalam rumah suluknya. Nanti makan semua dengan ahli-ahli tarekat yang lain. Jadi dia kata apa? Jadi hari yang murid-murid ni pergi keluar, dia kata macam-macam dia orang bawa balik. Dia kata ada yang bawa balik binatang-binatang ternakan, ada yang bawa balik roti yang amat banyak kan, sayur-sayuran, makanan-makanan. Tapi dia kata apabila sampai hari Syekh Yusuf tu, Syekh Yusuf pun dia pun tak sedekah juga. Sebab dia ada giliran. Tapi bila Syekh ni keluar dia hanya dapat roti-roti kering je. Jadi dia orang pun heran. Dia kata, kalau anak murid kau keluar, banyak pula anak murid kau dapat. Tapi kalau kau yang keluar, dia kata, kenapa kau dapat sikit? Dan Syekh pun kata, antum basyariyatukum baqiyatun. Dia kata, anak-anak murid aku ni, sifat tanah kemanusiaan dia. Sebab kita ada rohani dan kita ada sifat tanah. Dia kata, anak-anak murid aku ni, sifat tanah ni masih banyak. Dia kata, masih dominan. Jadi, antara murid-murid ni, dengan antara orang di luar sana, yang tak pedulikan rohani ni, dia ada ikatan yang kuat. Sebab ini pun untuk tanahnya kuat, sana pun tanahnya kuat. Jadi dia akan lebih tertarik. Dia kata, wa ana basyariyati faniyat. Dia kata, aku punya sifat kemanusiaan dah ada binasa, dah tak ada. Hatta la takatura, sampai tak boleh nak dilihat pun. Jadi dia kata, falaisa baini wa bainat tujari wa suqati wa abna'i dunya kabiru mujanasatin. Antara aku, dan dia kata antara orang pencinta dunia ni, dia kata tak ada keserasian pun. Jadi orang dunia kau tengok aku semua tak suka. Dia kata sebab tu aku pergi tunggu makanan tak dapat, dia kata. Dan dia kata dalam kitab ni macam mana cara diorang tadi memohon minta sedekah tadi. Dia kata cara ni kata dia akan berdiri kan depan kedai kan, dia pergi depan kedai orang tadi berdiri. Kan pegang apa bakul ke apa. Lepas tu sebut Allah kan panjang-panjang. Sampailah hilang, sampailah nak sesak nafas, sampai nak terguling. Jadi semua orang kata, ini dah orang gila. Ini tak datang depan kedai kita, orang gila dah. Termasuk dah Syekh tu pun, kalau Syekh Yusuf Ajami pun pergi, kalau orang tak kenal dia kata, ada orang gila dah datang balik daripada disco. Pergi depan kedai kita, dia kata. Itulah cara nak menghancurkan nafsu tadi. Maksudnya, Syekh tadi, dia didik murid tadi, satu tempoh masa, sampai nafsu dia semua dah bersih, lepas tu keluar je dia orang biasa balik. Ini semua ialah tarbiyah untuk menundukkan nafsu-nafsu yang degil tadi. Dan Syekh Yusuf Ajami ni juga menutup pintu suluk dia. Maksudnya rumah suluk, dia panggil zawiyah dia tu. Dia kata dia pintu zawiyah dia sentiasa tutup sewaktu siang. Dia tak buka melainkan untuk semayang je. Maksudnya kalau semayang, siapa nak semayang jemaah datang, lepas tu keluar. Tapi kalau lain daripada waktu semayang, dia kata, apabila orang ketuk pintu, jangan kata kepada dia punya penjaga dia, cuba tengok siapa ketuk pintu, dia kata. Sekiranya dia bawa apa-apa sumbangan kepada ahli-ahli tarekat ni, kamu buka dalam pintu. Tapi sekiranya tidak, jangan bagi masuk, dia kata. Sebab dia akan datang menziarahi kita dan dia akan meninggalkan penyakit-penyakit kotor di dekat kita. Jadi dia kata kepada murid dia tadi, a'azzu ma 'indal faqiri waqtuhu. Ini pengajaran untuk kita lah. Maksudnya Syekh Yusuf kata, benda yang paling mulia, yang paling agung di sisi ahli tarekat ialah waktunya. So waktu tu lah yang kita nak gunakan untuk berzikir, waktu lah kita nak pegang tasbih, waktu tu lah kita nak gunakan untuk beribadat. Wa a'azzu ma 'inda abna'id dunya ma lahum. Dan perkara yang paling mulia sekali di sisi pencinta dunia ialah harta mereka. Fa in badhalu lana ma lahum badhalna lahum waqtana. Jadi sekiranya orang dunia ni dia bawa benda yang dia paling cinta sekali, harta dunia ni bawa kepada rumah suluk tadi, badhalna lahum waqtana, baru kami boleh bagi waktu kami tadi. Maksud kita tukar. Benda yang kau sayang kau bagi kita orang bagi benda yang kami sayang. Baru dia kata dia akan tengok, dia kata. Ini keramat Syekh tadi, Syekh Yusuf Ajami ni. Dia kata dalam kitab ni betul-betul. Iza kharaja minal khalwati yakhruju wa ainahu
ka'annahuma qit'atu jamrin tatawaqqat. Masa Syekh Yusuf Ajami, kalau dia khaluat, masa dia ada khaluat, dia 40 hari, dia khaluat, dia duduk sendiri, dia berzikir. Kalau dia keluar daripada khaluat tadi, matanya menyala-nyala seperti bara api. Maksudnya kuning bercahaya tu. Jadi dia kata, siapa yang pandangan Syekh yang masa tengah merah tu, tengah berapi tu, kena pada mana-mana murid, inqalabat zahaban khalisan. Maka murid tadi akan serta-merta bertukar kerohaniannya daripada kerohanian yang rendah, pasir, tanah, tembaga tu, serta-merta bertukar menjadi emas yang amat bersih, kata. Tapi ada satu kisah yang lain, dia kata raja ataupun sultan di zaman tersebut mempunyai khadam-khadam, hamba abdi. Jadi satu ketika, beberapa orang hamba abdi tadi lari menyorok di dalam zawiyah Syekh. Dia lari masuk, menyorok dalam rumah suluk tadi sebab takut kena pukul, kena seksa dengan sultan tadi. Jadi Syekh pun hantarkan utusan bagi tahu kepada sultan, wahai sultan, kamu maafkanlah hamba-hamba kamu ni, tolong maafkan. Lepas tu sultan berkata, kau orang-orang zikir, kita jangan sibuklah dengan urusan-urusan pemerintahan kami, kau zikir je, jangan diam. Jadi sultan tadi pun minta hamba-hambanya balik semula supaya Syekh tadi hantar balik lah. Tapi Syekh tak bagi balik. Lepas tu sultan tu kata, wahai Syekh, dia kata, kamu menyebabkan hamba-hamba abdi kami tadi rosak. Maksud kamu merosakkan hamba-hamba abdi kami. Syekh kata, innama ana uslihuhum. Aku sebenarnya membaiki mereka. Aku jadikan mereka ni orang baik. Jadi satu ketika, jadi setelah tu sultan tadi datang. Sultan tadi datang pergi dekat tempat Syekh tadi. Dan Syekh kata kepada salah seorang hamba tadi, apabila kamu dah berada di depan sultan nanti, kamu cakaplah kepada tiang, salah satu tiang dalam zawiyah tu, kamu katalah, wahai tiang, bertukarlah kamu kepada emas. Asalnya tiang tu tiang batu kan. Jadi apabila sultan tadi dah panggil dia punya hamba abdi ni, jadi hamba abdi tadi serta-merta berdiri depan sultan tadi dan dia cakap dekat tiang tadi, wahai tiang, bertukarlah kamu menjadi emas. Jadi apabila sultan tadi tengok, baik, aku punya hamba lagi hebat daripada aku kan. Aku yang jadi sultan ni pun kan, tak bertukarkan tiang ni jadi emas. Maka serta-merta sultan tadi istighfar, kamu mohon ampun daripada Allah. Wa qabbala rijla syekhi. Sultan di zaman tu serta-merta mencium tapak kaki Syekh. Akhir sekali Syekh katalah, hadza salahun aw fasadun. Maksudnya, hamba kau ni duduk dengan aku ni jadi baik ke dia jahat ke? Jadi dia kata, baru sultan tadi bertaubatkan dan meminta maaf. Fa'arda 'ala syekhi arzaqan, dan sultan tadi menawarkan beberapa bantuan kepada Syekh, tapi Syekh tadi tolak. Dia kata, aku tak boleh. Dia menerima sebab dia punya kaedah dalam tarekat ni ialah at-tajrid, tidak mempunyai apa-apa hubungan dengan dunia. Tuwfiya, dan Syekh tadi meninggal dunia di zawiyah ni dan dikebumikan di tanah perkuburan Al-Qurafah dekat Mesir pada tahun 768 Hijrah. Dan datang manusia yang begitu ramai sekali solat ke atas jenazah ni. Wallahu ta'ala alam. Dan itu salah seorang syekh yang agung yang disebut oleh Imam Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi pengajaran dan kefahaman lah apabila kita mendengar riwayat hidup mereka. Wallahu ta'ala alam. Dan segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala silap terlihat daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.